Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Rizwan bin Syaridan dengan nombor metrik D2019108676. Tugasan kali ini saya ingin memberikan sedikit pembentangan terhadap dapatan kajian yang saya perolehi semasa kajian ilmiah berlangsung. Penyelia saya adalah Dr. Salman Al-Farisi. Untuk bahagian pertama, saya ingin pergi kepada permasalahan kajian. Dalam kajian ini, saya dapati ada beberapa masalah seperti penggunaan aksesori, penggunaan kostum yang tidak menepati aspek-aspek persembahan makyung itu sendiri, sama ada dari segi jalan cerita, pemilihan warna terhadap kostum, penggunaan aksesori, ketepatan potongan baju itu terhadap watak-watak yang akan berlakon nanti. Seterusnya, ini adalah masalah utama yang berlaku ketika ini, iaitu kekurangan pakar pereka busana makyung itu untuk menghasilkan busana yang lebih berkualiti. Saya dapati perkara ini adalah benar dan tidak lagi dinafikan bahawa pereka-pereka untuk busana makyung ni semakin berkurang. Dan saya juga dapat bukti daripada Encik Razi Yusof semasa sesi temu bual yang mengatakan perkara itu adalah perkara yang nyata, dan saya tidak ingin melihat pereka-pereka busana makyung ini semakin lama semakin berkurangan. Untuk objektif kajian, saya telah menetapkan kepada 3, iaitu memperkenalkan kepada khalayak ramai tentang seni persembahan makyung khususnya di negeri Cik Siti Wang Kembang. Objektif yang kedua iaitu ingin memberikan pendedaan dan memberikan sedikit pendidikan kepada golongan muda ini untuk mendalami ilmu penghasilan busana makyung itu sendiri. Dan saya juga ingin mengajak para generasi muda untuk lebih mendalami ilmu penghasilan busana makyung ini supaya bilangan pereka-pereka busana makyung ini mampu untuk ditingkatkan lagi hari demi hari, tahun demi tahun. Objektif yang terakhir iaitu ingin menyedarkan masyarakat umum betapa berharganya kesenian yang ada dalam seni-seni persembahan di Malaysia ini, terutama sekali persembahan tradisional makyung ni lah, yang kian lama kian pupus. Untuk kajian ini saya telah menjumpai beberapa soalan, iaitu adakah masyarakat umum ini mengetahui akan keunikan yang ada pada sebuah busana makyung itu. Persoalan yang kedua iaitu kesenian ini mampukah dipertahankan oleh generasi muda ketika seni persembahan di Malaysia ini mengalami evolusi yang tiada batasan dengan bantuan teknologi, bantuan sosial media yang membuatkan masyarakat ini semakin lama semakin melupakan perkara tradisional. Dan seterusnya, adakah generasi muda ini mampu untuk dijadikan backup plan kepada generasi kini supaya kelangsungan kerelevanan teater tradisional makyung ni dari segi busananya mampu untuk dipertahankan di masa hadapan, mungkin 23 tahun ke hadapan, mungkin beberapa dekad lagi kita mampu untuk mempertahankan lagi legasi makyung. Untuk metodologi kajian, saya telah melakukan kajian dengan kaedah kualitatif, iaitu menekankan kepada sesi temu bual, borang soal selidik, pemerhatian di lapangan dan buku yang akan dikaji. Dan saya telah melakukan temu bual terhadap 2 informan, iaitu Encik Rosna Rahman yang merupakan pengarah di JKKN Kelantan pada ketika ini. Seorang lagi informan saya iaitu Encik Razi Yusof yang merupakan artis budaya kejurulatihan di JKKN Kelantan selama 12 tahun. Dan saya juga ada melakukan soal selidik yang dijawab oleh 32 orang responden serta melakukan pemerhatian terhadap rekaan-rekaan kostum yang dipamerkan di JKKN Kelantan semasa sesi temu bual. Selain itu, saya juga melakukan sedikit pembacaan melalui buku Makyung The Mystical Heritage of Malaysia, buku yang dikeluarkan pada tahun 2011. Untuk dapatan kajian, saya pergi secara ringkas. Untuk bahagian ini saya pergi kepada 5 perkara, iaitu
umur kepada responden, bangsa kepada para responden, penilaian pengetahuan, penilaian minat serta penilaian kesedaran mereka. Dan saya dapati golongan berumur 21 tahun hingga 31 tahun adalah golongan yang terbanyak menjawab soal selidik saya ini dengan bilangan 19 orang berbanding yang lain. Untuk bilangan bangsa pula, sebanyak 31 orang daripada bangsa Melayu dan hanya satu orang sahaja daripada bangsa Cina, kecuali bilangan untuk bangsa India dan lain-lain itu adalah kosong. Seterusnya kita pergi kepada penilaian pengetahuan. Dalam penilaian pengetahuan ini saya ingin menilai sejauh mana pengetahuan yang dimiliki oleh mereka dalam seni persembahan mayung ini. Dan ini adalah graf-graf yang saya dapat hasilkan setelah soal selidik ditamatkan. Ini pula adalah untuk penilaian minat, dan bahagian ini yang paling menarik minat saya adalah soalan yang ke-10, iaitu soalan terakhir, dan berbunyi seperti, saya bercita-cita untuk menjadi penerus legasi Khatijah Awang dalam seni persembahan mayung. Mungkin ada di luar sana yang tak tahu siapakah Khatijah Awang. Khatijah Awang ini adalah seorang primadona dalam persembahan mayung yang merupakan satu nama besar di Malaysia bagi penggiat-penggiat mayung ini, dan beliau telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada tahun 2000 sebelum dapat mengecapi kejayaan di mana mayung ini diiktiraf oleh UNESCO pada tahun 2005. Dan ini adalah penilaian kesedaran. Dalam bahagian ini saya juga telah menarik beberapa maklumat daripada responden untuk melihat apakah yang mereka ketahui dan apakah yang mereka sedari. Dan mereka sedari bahawa bilangan pereka busana mayung pada masa kini semakin berkurangan, dan ini dibuktikan pada soalan yang ke-6 di mana saya mendapat voting sebanyak 13 untuk setuju, dan mereka bersetuju bahawa bilangan mereka ini semakin lama semakin berkurangan. Dan ini adalah contoh-contoh untuk soalan temu bual yang saya lakukan. Saya hanya ambil 2 soalan, iaitu tugas seorang penghasil busana dan kedua, jadual penghasilan sesebuah busana mayung. Dan sebelah kanan ini adalah jawapan daripada Encik Razi Yusof semasa sesi temu bual. Ini pula adalah bukti bergambar bahawa saya melakukan kajian ini, dan saya lakukan sesi temu bual bersama Encik Rosnah Rahman, dan ini adalah ruangan pejabat serta gambar selfie bersama Encik Rosnah Rahman dan saya. Ini pula adalah sesi temu bual yang saya jalankan bersama Encik Razi Yusof pada 9 Januari yang lalu. Ini pula adalah gambar soal selidik yang saya jalankan sepanjang tempoh beberapa hari dan dijawab oleh 32 orang responden. Sekian saja daripada saya. Apa-apa kekurangan boleh komen di bahagian komen, dan saya memohon maaf untuk sebarang kekurangan. Yang kurang itu daripada saya, yang baik itu hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu saya dalam kajian ini. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.